Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis yang penuh keberkatan ini, dan kita harapkan agar Allah sentiasa memberikan keridaan kepada kita sehingga amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah sebagai yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khabar gembira bagi penuntut-penuntut ilmu yang mana Rasulullah mengingatkan bahawa sehingga kan semua para malaikat memohon keampunan untuk kita, para malaikat binatang-binatang sehingga ikan di dalam lautan pun beristighfar, ya, memohon keampunan untuk penuntut dan pengajar ilmu. Ini menunjukkan berita gembira kepada kita. Jadi berusahalah, jangan biarkan kita dalam keadaan kejahilan pertama, kerana kejahilan itu bukanlah alasan kita nak lepaskan diri kita di depan Allah, tidak sama sekali. Bahkan kejahilan itulah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah, takut kekal abadi untuk selama-lamanya. Kerana kejahilan yang mungkin menyebabkan kita syirik, kejahilan juga yang mungkin menyebabkan kita terjebak dalam benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah. Oleh kerana itu, kejahilan bukanlah alasan untuk kita yang melepaskan diri daripada Allah. Tetapi hendaklah kita ada ilmu, kerana dengan ilmu itulah yang menyebabkan mungkin kita akan mencapai puncak syurga yang tertinggi, yakni syurga Firdaus yang dijanjikan. Maka berusahalah tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Maka pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita berkisar ensiklopedia akhlak salaf yang membicarakan tentang akhlak salaf, akhlak orang yang terpilih, akhlak orang-orang yang memiliki syurga, akhlak yang telah diberikan jaminan oleh Rasulullah. Mereka itu adalah golongan yang terbaik yang seharusnya kita menjadi contoh untuk mereka, mengikut contoh mereka itu dalam diri kita. Perkenalkan mereka kepada anak-anak kita, perkenalkan mereka, ya, jati diri sahabat-sahabat Nabi ini, kenalkan mereka yang mereka ini adalah golongan yang terbaik, telah mengorbankan diri untuk agama ini yang sampai kepada kita sehingga kita berpeluang untuk memasuki syurga. Maka seharusnya golongan-golongan yang begini perlu diperkenalkan, perlu dihebohkan. Sayang masyarakat kita dia perkenalkan artis-artis yang sudah tentu confirm kebanyakannya hancur, ya. Confirm kebanyakannya tidak ada jaminan kedudukan mereka. Kita diperkenalkan dengan pemain-pemain bola, diperkenalkan dengan orang yang melibatkan diri dalam bahagian sukan dan berbagai-bagai. Tetapi alangkah baik jika kita perkenalkan generasi yang mana telah dijaminkan syurga untuk mereka. Ya, seharusnya kita berusaha untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri. Hatta kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, bapa anak cucu anak Rasulullah, kita pun tak tahu nak jawab. Sebutkan nama, kita pun tak tahu. Sedangkan dia kekasih Allah yang seharusnya kita perincikan. Ya, berapa isteri Rasulullah, kita pun tak tahu nak jawab siapa dia pun kita tak tahu. Sayang, ya, bagaimana generasi ini seharusnya kita lekatkan dalam diri. Kenapa? Mereka itu adalah golongan yang telah diisytiharkan oleh Allah, golongan yang terbaik untuk mewarisi syurga Firdaus yang hebat itu. Baik, insyaAllah mudah-mudahan, ya, Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal, menuntut ilmu dan istiqamah dalam siri kita menuntut ilmu. Kita sambung pelajaran kita muka surat 84 yang mana cara untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat ini ataupun untuk menghidupkan hati yang bermanfaat ini ialah di antara cara-caranya selain pada pelajaran yang kita telah terangkan yang lepas-lepas, apa dia? Ya,
cara nak mencapaikan akhlak yang mulia, pertama mengikhlaskan niat. Ya, kita ikhlaskan niat kita sebagai hamba Allah menuntut ilmu dan untuk mengislahkan mujahadatun nafs, pembentukan diri. Yang kedua, kita memohon pertolongan Allah. Kita tidak mampu untuk mengubah diri kita melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Ya, hanya Allah yang akan mengubahkan kita. Yang ketiga, memiliki akidah yang benar. Ya, akidah yang benar inilah yang menuntun kita menjadi hamba yang terbaik. Yang keempat, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu biarlah ilmu yang tepat dari sumber yang tepat. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, pada akhir zaman ini fitnah terlalu dahsyat. Tidak dinafikan, fitnah terlalu dahsyat. Apabila ilmu kita ini sudah menjadi tidak dipikul oleh orang-orang yang amanah, ya, bila Rasulullah mengingatkan idza wusidal amru min ghairi ahlihi, ya, fantazirus sa'ah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sesuatu perkara itu, ya, diberikan kepada bukan orang yang bidangnya, maka tunggulah hari kehancuran. Maka kita menyaksikan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia di antara perkara yang terkait rapat yang menjadi isu yang begitu panas pada hari ini ialah berkaitan dengan tauliah, yang mana kita menyaksikan seorang artis hanya duduk bergaul dengan golongan-golongan Islamik sedikit tu, ya, tiba-tiba boleh dapat tauliah untuk mengajar. Satu benda yang sakit kepala kita memikirkan. Dia ingat tauliah mengajar ini satu benda yang ambil saja yang mana-mana boleh letak. Tuan-tuan dan perempuan, habis ilmu agama kita, hancur ilmu agama kita kalau begitu. Ya, orang boleh menghafal skrip, tetapi orang tidak boleh menghayati, memahami sebenarnya apa yang dikatakan ilmu. Skrip boleh dihafal, kalau dia tahu nak periksa begini, dia hafal skrip. Tetapi hakikat praktikal, mereka tidak akan faham. Melainkan mereka terjun bidang ilmu dan mujahadah dalam membentukkan diri dengan ilmu agama. Tapi tiba-tiba artis, ya, bergaul, tiba-tiba boleh dapat tauliah. Tu dia, sahibus samahah, mufti-mufti, ya, seperti mufti Perlis, seperti orang-orang keluaran universiti yang mana mampu untuk mendapat tauliah lebih daripada itu, mereka tidak diberikan tauliah kerana tak ngam dengan mereka. Nampak tak bagaimana agama ini akan hancur? Kalau itulah caranya, maka agama ini akan hancur. Agama ini dipikul oleh orang-orang yang tidak memahami agama, maka tunggulah kehancurannya. Ini yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang berlaku sekarang ini. Itu belum lagi apa yang sedang berlaku, ya, yang menjadi perkara yang hangat di dalam media sosial kita. Apabila Al-Quran itu terjemahannya yang telah dibuat oleh orang yang berautoriti pada peringkat awalnya, yang telah diiktiraf dia tu menterjemah Al-Quran dengan kaedah-kaedah yang betul, dengan keilmuan dia yang betul, ya, tiba-tiba datang satu badan, dia ubahkan terjemahan itu ikut suka hati dia. Berbahaya dari sudut ilmu. Ya, Masya Allah, dalam bab ini Dr. Rozami membahaskan kerana ini bahan ilmiah, bahan yang akan menjadi sumber rujukan, bahan yang akan dijadikan research, kajian di Malaysia berkaitan dengan tafsir kitab tafsir Ar-Rahman. Subhanallah, tetapi berlaku pengkhianatan bila ditukar tanpa menggunakan prosedur yang dibenarkan atau cara yang betul. Tuan-tuan dan perempuan, bila dia tukar teks asli itu, dia sudah tidak jadi asli. Teks asli itu diubahkan sedikit, maka dia sudah tidak menjadi teks asli. Berarti bila sudah menjadi teks yang tidak asli, berhati-hati. Bila masa, perenggan-perenggan mana, di bahagian-bahagian mana, mereka akan tukar sesuka hati. Mana dia keaslian? Dia akan hilang keaslian. Dan keakademikan dia ataupun profesional dalam bidang ilmu itu sudah hilang. Terpasal dalam bab-bab ini, kalau kita belajar dalam bab tahqiqul kitab, ya, bagaimana kitab-kitab ini, walaupun dia tak setuju dalam bab itu, dia hanya buat note, lalu nota kaki dibuat. Apa dia? Bukan dia ubah teks asli. Bila ubah teks asli secara kasarnya, kitab itu telah ditolak. Kitab itu telah ditolak. Oleh kerana itu dalam bab ini saya mengatakan, ya, yang menjadi isu hangat ni kita kena ambil tahu juga. Ya, apabila teks asli
ya, tafsir Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh Jakim kalau tak silap, ya, yang mana ianya telah diubah. Telah diubah. Maka ianya merupakan penyelewengan yang besar. Ya, Masya Allah, Dr. Rozami apabila melihat perubahan yang begitu, dia mengatakan teks yang saya miliki yang telah diterima oleh Jakim, saya haramkan atau saya melarang untuk diubah. Ya, tu dia, tegas. Memang keaslian sudah hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kitab Injil telah diubahkan? Ya, kitab Injil diubahkan begitulah. Si ustaz ni, ulama ini melihat dia perlukan ubah, dia ubah ikut suka hati dia. Datang ulama B, ubah ikut suka hati dia. Akhirnya itu yang muncul Injil yang berbagai-bagai. Bible apa John, Bible Matthew, Bible Barnabas dan berbagai Bible yang muncul disebabkan perubahan yang begitu. Ini merupakan pengkhianatan dalam sudut ilmu. Ya, subhanallah, minta lindung kepada Allah kejahilan ummah dan kejahatan para orang-orang yang ada agama dan memutarbelik agama Allah ini dengan cara yang salah. Itu baru satu. Tak tahu lagi apa yang diubah. Jangan jadi macam Syiah. Jangan jadi macam Nasrani dan jangan jadi seperti Yahudi ahli kitab yang mengubah teks ikut akal bukan ikut prosedur yang dibenarkan. Nauzubillah. Saya agak menekankan kerana ini manhaj ilmu kita. Ilmu kita itu pasal kita memerlukan ilmu yang asli. Agama kita adalah agama ilmu dan ilmu mestilah yang asli. Bukan ilmu lok-lak ikut suka aku nak ambil itu. Tak, ini bukan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan memahami konsep ilmu yang tepat, begitulah. Apabila Bilal datang, yang memberi salam kepada Saidina Umar, tidak buka pintu, Umar hanya mendengar dia tak jawab. Kali kedua, dia bagi salam. Ya, Umar tak jawab. Kali ketiga dia bagi salam, Umar tak jawab, lalu dia beredar terus. Umar panggil dia dan pegang. Kenapa kamu lari begitu? Setelah kamu bagi salam 3 kali. Lalu dia mengatakan, Rasulullah mengatakan bila salam itu 3 kali tidak dijawab, maka berundur. Tipu dia. Nampak tak? Lalu diseret bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun mengiyakan. Nampak tak? Keaslian itu, begitu kedudukan keaslian agama kita yang sentiasa terpelihara. Bukan ikut suka hati masing-masing ataupun ikut. Kalau hari ni satu golongan mengubah, datang badan yang lain pula nanti, ya, yang berautoriti daripada pihak tertentu ataupun autoriti daripada jabatan agama di negeri masing-masing. Aku pun nak ubah juga. Maka ke mana keaslian? Ya, kitab tafsir yang seharusnya telah diendoskan sebagai kita punya penafsiran di bumi Malaysia. Nauzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bicara dalam bab ini, ya, mereka akan pertahankan, itu pertahankan. Bagi saya, dah tak ubah seperti kitab Injil, kitab Injil yang berbagai-bagai telah diubah oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ya, dan keaslian ilmu sudah hilang pada pihak-pihak yang tertentu. Tak apalah dia nak bicara dia ada ilmu ke apa, bagi saya, dia telah buriskan ataupun dia telah rosakkan cara ilmiah ataupun cara orang yang berpendidikan profesional dalam bidang memahami teks-teks asli dalam menuntut ilmu. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kejahatan tangan-tangan orang yang menjual agama ini dengan cara yang begitu. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, saya teringat ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran yang membicarakan di kalangan ahli kitab. Ya, menulis ayat-ayat dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, lalu dia mengatakan hadza min indillah, ya, washtaruna bihi thamanan qalila. Ini datang dari Allah dan mereka membeli, ya, dengan harga yang murah. Allahu akbar. Allah hina mereka. Ya, janganlah jadi seperti ahli kitab. Saya ingatkan lagi, ya, badan-badan yang dipertanggungjawabkan untuk memegang amanah, jangan jadi seperti ahli kitab, mengkhianati dalam sudut ilmu dan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ya, mereka tak faham dalam bab ini. Kalau mereka takut kepada Allah, insya-Allah mereka akan faham. Ya, mereka akan faham. Tapi kalau tak, kalau datang nak bawa mazhab mereka, fahaman mereka, maka dia tak akan takut dalam bab ilmiah ini. Baik, kemudian dalam bab ilmu, betul kata Rasulullah, akan berlakunya kejahilan disebabkan matinya ulama, tidak ada pengganti. Satu, dan kedua, dengan jahatnya manusia-manusia yang mengubah ayat-ayat Allah. Kemudian yang kelima, memperbanyakkan amalan soleh
ilmu yang kita dapat, ilmu yang tepat ialah untuk kita beramal dengan amalan yang soleh, ya, dengan amalan yang soleh. Yang keenam, berteman dengan orang yang soleh, ya, berteman dengan orang yang soleh ini yang kita katakan seperti berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kalau tak dapat minyak wangi free pun baunya dapat kepada kita, dan kita keharuman aroma bau itu akan terselah, ya, paling kurang begitulah. Jadi insya-Allah, maka hari ini kita akan sambung, ya, yang ketujuh, bagaimanakah untuk memiliki akhlak yang mulia, ya, setelah kita melihat 6 perkara tadi. Yang ketujuh, menelaah dan meneladani biografi orang yang soleh. Ya, kita kena tahu bagaimana kedudukan orang yang soleh, dan bukan semua orang yang soleh. Terutamanya di Malaysia ini kita berhadapan dengan kitab-kitab yang menjadikan satu masalah yang besar kerana masalah sanad dia. Kitab-kitab yang tidak jelas perawi-perawinya juga menghancurkan cara kita berfikir atau cara kita nak mempraktikalkan. Di antara buku yang kita lihat tidak ada sanad yang baik, yakni tidak ada keaslian sanad satu, dan sanad yang tidak didatangi melalui salasilah yang baik, ataupun sanad ini diriwayatkan oleh orang-orang yang tak jujur, tak amanah. Oleh kerana itu dalam bidang ini hanya orang bidang sanad ilmu yang mantap saja yang mampu, seperti Imam Az-Zahabi, ya, imam-imam muhaddisin, mereka ambil kira dalam bab ini kerana pentingnya cerita yang asli. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka bila wahai orang yang beriman, bila datangi kamu orang yang fasik, maka dapatkan penjelasan ataupun maklumat yang betul. Jadi perkara ni kena ada. Ya, kena ada. Jadi saya teringat dalam bab itu kenapa bila kita nak menstudy biografi ni, saya dulu sewaktu ialah waktu zaman persekolahan akhir-akhir form 5 begitu, saya suka kepada ilmu agama dan saya mengkaji. Kita banyak baca buku. Di antara buku yang saya lihat adalah buku yang bermasalah. Ya, disebabkan saya, ya, membaca dan saya cuba nak mempraktikal, kita cuba nak menghayati perjalanan para ulama, terutamanya para yang dikatakan wali-wali pada ketika itu. Ya, kita pun tak tahu apa dia wali-wali ni sebenar, ya, cara wali-wali yang sebenar, yang mana bila kita tengok Al-Quran cukup jelas dalam surah Yunus, itulah wali-wali Allah, yang mana siapa yang taat kepada Allah, ikut arahan Allah, beriman kepada Allah, maka dia di antara kategori wali-wali yang terpilih, wali Allah yang sebenar. Yang kita ni duk cari wali-wali Allah yang kita sangka seperti yang boleh terbang atas udara, yang boleh berjalan atas air, yang boleh tukar air jadi minyak. Itu anggapan kita sangka. Sedangkan bukan begitu. Hatta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa apa? Bahawa jika kamu melihat orang yang seorang itu boleh berjalan di atas air dan boleh terbang ke atas udara, itu bukan karamah, tapi lihat akidah dia. Okey, lihat akidah dia. Kalau betul akidah dia, okey, kita boleh terima itu sebagai karamah. Ya, tetapi kalau akidah dia batil, maka dia bukan karamah, itu adalah istidraj ataupun sihir, ya, yang mana ianya merupakan penipuan kepada orang yang mempunyai kebolehan yang begitu. Walaupun dia pakai serban, walaupun dia pakai jubah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita sangka, oh dia pakai serban tu Syekh, dia pakai jubah tu, betul dah tu. Tak. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita kena belajar, study balik perjalanan orang-orang terdahulu. Berapa ramai yang pakai jubah tu, pakai, kalau ikutkan Abu Lahab dan Abu Jahal pun pakai jubah dan serban. Minum air zam-zam, tiap-tiap hari minum air zam-zam, tapi benar hati dia nak mengenali Allah. Ya, tetapi kita ni, alhamdulillah, kena pula kita belajar di tempat yang betul, seperti Yayasan Ta'lim, alhamdulillah, kita mengenali Allah dengan cara yang betul. Bahkan kita pun tak boleh nak bahasa Arab dengan baik. Tak boleh pun. Tapi kita nakkan kebenaran. Abu Lahab, Abu Jahal tu bercakap Arab Fushah pun boleh. Ya, bercakap Arab dengan Arab Quraisy. Bangsa Quraisy, memang Arab dia asli. Tapi tiba-tiba nak ucapkan kalimah la ilaha illallah pun tak nak. Nampak tak? Dengan jubah dan serban, Masya Allah, besar. Tapi tak nak petunjuk. Kita ni tak boleh cakap Arab pun. Ana, unta, anta, unta. Itu je boleh.
Ya, tapi alhamdulillah kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita berpegang. Kita pun tak ada jubah. Tapi kita mampu untuk mengikut Rasulullah had mana yang kita mampu. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, bersyukur kepada Allah. Nak minum air zam-zam pun susah nak dapat sekarang dengan harga yang mahal ni. Ya, susah. Tapi mereka tiap-tiap hari minum air zam-zam di sana. Tapi na'udzubillah. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah? Petunjuk kalau dia sendiri duduk di Mekah, duduk depan Rasulullah, dia tak nak petunjuk, kita ni nak bagi petunjuk, na'udzubillah, bukan mudah. Dah depan Rasulullah. Itu pasal yang kalau dikatakan, kalau malaikat turun pun, kalau dia tak nak petunjuk, rentikanlah. Kalau orang Perak kata, rentilah, udahlah tu. Ya. Berarti benaknya hati mereka tidak mau menerima petunjuk. Sedangkan kita tak tengok Rasulullah pun, tak tahu pun, hanya dengar cerita dari mak, tok nenek kita, ustaz-ustaz kita, tetapi kita percaya, kita beriman. Subhanallah. Pertahankan iman. Ini menunjukkan kehebatan kita dalam beriman kepada risalah yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Baik. Jadi mengenali biografi ulama ni penting, pasal saya teringat balik kisah yang lalu. Saya membaca buku 72 wali-wali Allah tu, dan saya tak tahu, saya hanya baca itu yang saya mengenali seperti Rabi'atun Adawiyah, Junaid al-Baghdadi, Yazid al-Bustami, dan beberapa orang lain yang disebut dalam kisah tu yang terkenal dalam siri buku-buku orang-orang kononnya wali-wali Allah. Hakikat cerita-cerita itu, ya, kalau kita baca, ialah dia menjadikan kita nak ikut sebenarnya. Nak ikut. Kita pula tak ada basic ilmu. Bila tak ada basic ilmu, itu yang saya baca, di antara yang saya baca, ya, ada di kalangan wali-wali Allah itu, dia nak melembutkan hati dia, dia ambil rotan, dipukul badan dia. Saya pernah cerita sebenarnya. Maka saya pun ambil rotan, carilah rotan, tak ada rotan, hanger, pukul badan. Aduh, pukul, nak lembut hatiku keras, pak. Ya. Kemudian mereka ini duduk mengasingkan diri. Saya pula orang Perak dulu. Orang Perak ni, orang kampung tu, dia ada buat macam projek pertanian di tepi Sungai Perak tu. Ya. Lepas tu dia buat dangau ataupun pondok kecil. Maka saya pergi ke sana. Pondok tu saya pergi, saya duduk. Kita pun buat macam mana yang diceritakan dalam buku. Kita ikut. Bila kita baca, di kalangan orang tu pergi tergolek-golek di atas padang pasir. Kononnya sebagai memuji Allah. Saya pergi golek-golek saya kat padang, kat tepi Sungai Perak tu. Yang ada pasir tu. Bergolek-golek macam yang golek. La ilaha illallah. Begitu kejahilan yang datang kepada kita. Ya, kita baca, kita cuba nak ikut. Yalah, kita rasa kita ni lemah. Lepas tu dalam buku tu kata, mereka bertempik memuja Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita pun menjerit di tepi Sungai Perak tu. Ya, tak ada orang lah. Okey? Tuan-tuan dan perempuan. Ini merupakan satu cerita-cerita yang mana dia tidak mengajarkan kita secara tepat. Dan yang menarik sekali, saya di antara mula saya baca, apabila kalau tak salah Yazid Bustami dia pergi untuk melakukan umrah. Tiba-tiba Mekah, Kaabah hilang. Tak ada Kaabah. Yang mana tempat Kaabah selalu ada tu tiba-tiba tak ada. Dalam buku tu bercerita begitu. Lepas tu baru datang. Baru Kaabah tu datang. Lalu dia balik, dia cerita kepada Rabi'atun Adawiyah. Apa Rabi'atun Adawiyah katakan? Okey, cerita tu tak betul sebenarnya. Tapi digunakan nama-nama orang ni, dan orang-orang macam kita ni suka sangat cerita kronik macam ni. Lalu Rabi'atun Adawiyah mengatakan, sesungguhnya Kaabah itu datang bertemu dengan aku. Oh, datang bertemu dengan aku. Di situ, ya, kita jadi 50-50. Tapi disebabkan cerita itu termasuk dalam cerita wali-wali Allah, jadi kita pun percaya. Tetapi setelah kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita menyaksikan lelaki yang paling baik di sisi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu ia ditahan di Hudaybiyah, Kaabah tak datang pun. Kaabah tak datang bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tersekat di Hudaybiyah untuk melakukan umrah. Nampak tak? Kenapa Kaabah boleh datang ke Rabi'atun Adawiyah, tak datang kepada kekasih Allah Rasulullah? Di situ datang akal kita mula berfikir. Ya, berfikir. Ini menunjukkan penipuan dalam kisah cerita-cerita.
penipuan dalam kisah cerita-cerita. Maka oleh kerana tu berhati-hati dengan cerita-cerita yang dibawa, ya, na'udzubillah min zalik. Banyak dalam buku wali-wali itu kalau saya jumpa dalam masjid memang saya ambil, ya, dan saya buang. Kerana cerita itu penuh dengan kekufuran, penuh dengan penipuan, ya, cerita yang tidak ada sanad, maka ianya akan merosakkan akidah ummah dan orang yang baru nak belajar memahami agama dia akan rosak. Na'udzubillah. Baik. Jadi dalam bab ini membaca biografi orang-orang soleh termasuk sarana untuk menjaga semangat jiwa yang mudah turun. Dengan demikian kita mengetahui bagaimana sepak terjang mereka dalam kehidupan. Kita juga akan mengetahui ahwal keulitan, kesabaran dan keikhlasan mereka terhadap dalam menghambakan serta beribadah kepada Allah. Okey. Jadi dalam bab cerita ini pun kena ada sanadnya. Maksudnya kena ada kesahihannya. Kita tak boleh cerita main dengar cerita. Misalnya cerita Imam Syafi'i, mak dia mengandung sampai 3 tahun. Tidak ada keasliannya. Allah sebut dalam Al-Quran jelas, ya, kemuncak urusan itu adalah 30 bulan. Tak sampai 3 tahun, 30 bulan bukan mengandung. Tetapi ditafsirkan dalam bab itu menyusu 2 tahun, yang lahir itu paling kurang 6 bulan. Paling kurang 6 bulan. Dalam penafsiran dalam surah Syu'ara yang Sayyidina Ali mengkaiskan dan surah Al-Ahqaf yang mana Sayyidina Ali mengkaitkan dalam had baby dalam kandungan paling kurang. Okey. Tiba-tiba datang cerita 3 tahun. Ya, na'udzubillah. Ini di antara cerita-cerita yang menyeleweng. Biografi yang kita dapat daripada kisah-kisah imam yang sebenar. Oleh kerana itu kita galakkan, kalau nak beli kitab pun tengok rujuk pada syarikat-syarikat yang biasa keluar kitab-kitab yang sahih. Ya, biasa keluar dalam kitab-kitab yang sahih, maka di sana kita beli. Ya, misalnya buku Syarikat Manhaj Ilmu yang bersedia untuk keluarkan buku-buku yang terbaik mengikut pengajian Quran Sunnah. Tapi di Indonesia banyak, Masya Allah. Ya. Maka di antaranya contoh Imam Asy-Syafi'i dari permulaan dia menuntut ilmu, bagaimana, ya, kita tengok bagaimana dia beradab dengan tok guru dia Imam Malik. Bagaimana dia dalam usia yang muda dia ketengahkan ilmu hadis yang dihafal dari kitab Muwatta Imam Malik. Ya, bagaimana dia beradab dengan tok guru dia, bagaimana dia ceritakan pada Syekh Waqi' tentang hafazannya yang kurang. Lepas tu dia menghadapi zaman fitnah dia apabila orang telah menuduh dia menganut akidah Syiah dan diseret daripada Yaman hingga ke Baghdad, ya, berjalan kaki 10 orang untuk dihukum bunuh, ya, tetapi Allah selamatkan. Kita menyaksikan Imam Malik, ya, perjalanan seorang imam yang agung, Imam Madinah Al-Munawwarah, ya, tempat ke hijrah Rasulullah SAW. Imam yang mempunyai kehebatan dia, tetapi ianya dipenjara dan dipukul. Ya, tu dia kita menyaksikan perjalanan imam-imam. Kita tak pernah dengar Imam Syafi'i ditahan, ya, dibawa diarahkan berjalan dari Yaman ke Baghdad. Kita tak pernah dengar Imam Malik dipukul. Kita tak pernah dengar Imam Abu Hanifah dipenjara dan tinggal 3 hari lagi nak mati itu baru dibebaskan. Kita tak pernah dengar. Mungkin kita pernah dengar Imam Ahmad dipenjara dan dipukul sehingga begitu teruk sekali 3 tahun selama-lamanya kerana mempertahankan akidah. Kita tak pernah dengar. Oleh kerana itu kita kena tengok bagaimana imam-imam yang besar. Sejarah generasi yang terbaik ini kita kena kaji. Sejarah sahabat ini kita kena kaji. Baru datang semangat ke dalam jiwa kita untuk mempertahankan Islam mengikut rentak-rentak generasi yang terbaik. Kita tak pernah dengar bagaimana Imam Bukhari yang kita baca hadis riwayat Bukhari, bagaimana kehidupan dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Kita tak pernah dengar. Sehingga hari kematian dia, bila doktor cek dia, dikatakan kamu ni seolah-olah tidak ada, tak pernah makan daging. Yang ni dia sudut tenaga protein bahagian daging tu tak ada. Lalu dia mengatakan aku tak sempat. Kenapa? Kesibukan dalam siri menuntut dan mengajar ilmu. Tu dia. Tak sempat nak masak. Kita bukan tak sempat, Masya Allah, dan order Shopee. Shopee pula apa? Grab. Datang dah. Ya, pizza. Tengah-tengah sini pun boleh dak-dak-dak. Datang pula apa lagi? Makanan-makanan. Begitu mudah kita. Tetapi mereka tidak waktu itu.
Sehingga kan di kalangan ulama hadis yang kita baca sejarahnya begitu hebat, pergi nak belajar ilmu, tak ada apa yang dibawa, mak bekalkan, ya, seperti Imam Syafi'i dibekalkan roti kering, ya, roti kering. Makan dia macam mana? Mak cicahlah dengan kuah, baru dia kembang masuk dalam mulut. Kenapa? Kalau roti basah dia tidak bertahan, tapi bila roti kering mungkin bertahan sebulan. Cik bagi anak kita roti kering, roti malam semalam pun roti canai mengamuk, dia siap baling pun, dia jadi macam piring terbang tu. Kita tidak dibimbing dalam bentuk tu. Oleh kerana tu, kadang-kadang dalam siri menuntut ilmu perlu sedikit kesusahan dia dapat mempelajari. Apabila di kalangan ulama' hadis itu, dia pergi bawa roti itu, nak makan kat mana? Tuan-tuan dan perempuan, kita alhamdulillah, ya, kedai banyak kat bawah, kafe banyak, boleh singgah beli nasi lemak apa semua. Mereka tidak ada tempat yang begitu pada zaman itu. Lalu mereka bawa roti itu pergi tepi sungai Dajlah, ya, ataupun sungai Furat, yang mana tempat mereka belajar, ya. Lalu mereka kepak roti itu, cicah air sungai. Yalah, pada zaman tu sungai bersih kita katakan, tapi dia cicah air sungai dan dimakan, masuk dalam perutnya, keluar hadis. Masya Allah, ya. Anak kita nun sampai hantar ke Amerika. Subhanallah, ada juga, ya, mak bapak yang mengadu. Kami hantar sampai ke Amerika. Pergi waktu dia ni nak sibuk exam, kami pergi temankan dia. Tengok-tengok tak lulus juga, Ustaz. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, perkara ni agak menarik. Kesungguhan peribadi itu diambil kira. Dengan kesusahan dan kesungguhan mereka itu, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, hadis sampai ke hari ini dipertahankan seperti hadis Bukhari yang begitu tinggi, ya, dia punya taraf kedudukan hadis dia. Okey, jadi itu di antara contoh para ulama. Dan kalau kita menyaksikan bagaimana contoh para ulama di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kita akan mengenali Islam secara penuh sebenarnya. Apatah lagi dari sudut kepemerintahan, kita akan menyaksikan mereka telah mengajar kita berhadapan dengan fitnah-fitnah pemerintahan, ya, dan juga fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, penting kita mempelajari biografi ulama. Kalau boleh biar banyak kita pelajari, ya. Tapi sayang anak-anak kita biografi ulama, para sahabat tabi'in tak tahu. Kalau kita tanya 10 orang yang dijanjikan syurga, semua tak tahu. Dia tak hafal pun. Isteri Nabi pun tak hafal, tetapi sebut Penadol pula. Ronaldo, ya, tahu. Ya, Messi tahu, pemain bola. Dan penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, ya, subhanallah, tahu belaka. Ya, na'udzubillah. Itu menunjukkan cenderung seseorang itu kepada apa dia ambil kira. Maka baik, dalam riwayat hidup orang-orang yang soleh, banyak nasihat bijak yang membantu menempa jiwa kita. Terlebih sekarang saat sosok pembimbing yang mulia kepribadiannya hilang. Dan orang yang masih hidup tentu tidak aman dari ujian. Okey, kita berhadapan dengan perkara-perkara yang di akhir zaman ini apabila ulama-ulama besar kita telah tiada lagi di muka bumi. Bismillah. Ulama-ulama besar yang seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, yang telah hilang di muka bumi ini, ia merupakan satu fitnah akhir zaman sebenarnya. Ya, yang lain daripada itu dikategorikan ulama rendah-rendah saja. Ya, 4 ini ulama yang besar yang dia telah mencatatkan sejarah ummah satu ketika dahulu. Ya, misalan Syekh Albani dengan Syekh bin Baz, apabila fatwa dia telah menyelamatkan beribu ulama umat di Algeria yang waktu itu dalam krisis fitnah, ya, dalam krisis fitnah golongan Khawarij, ya, telah menggunakan nama Syekh Albani, Syekh bin Baz untuk menghalalkan darah penduduk Algeria ataupun orang Islam Algeria yang hanya berbeza dari sudut parti politik sahaja. Ya, mereka telah melakukan kejahatan dan akhirnya bila didapati fatwa yang mereka guna itu adalah fatwa Albani yang telah diputar belitkan, maka Syekh Albani keluarkan fatwa yang didengari oleh orang-orang itu dan beribu tarik diri dan bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang mustaqim. Nampak tak?
Berbandingkan setengah ulama yang menjadi isu sekarang ini, mereka yang mengeluarkan fatwa sehingga berlakunya Arab Spring, hingga berlakunya pengaliran darah yang begitu dahsyat, sehingga tumbang kerajaan Syria dalam keadaan membunuh beribu orang orang yang tidak berdosa ini adalah salah ulama yang telah memberi fatwa yang jahat, yang membenarkan keluar khuruj kepada kerajaan dalam keadaan tidak ada istiadat, persediaan. Nampak tak? Lain. Beza dengan ulama yang betul-betul yang mempertahankan ilmu dengan ulama yang jahat, yang tidak membawa risalah yang benar. Okey. Jadi, maka di sinilah datang perkara yang kita lihat. Maka kita perlu study perkara ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Betapa banyak hamba yang soleh telah berada di alam baqa. Namun, dengan menelaah biografi hati yang mati dapat hidup kembali. Dan betapa banyak pula mana tadi? Dan betapa banyak pula orang yang jasadnya hidup tetapi riwayat hidup mereka selama ini hanya akan mematikan hati. Itulah keadaan dia. Walaupun dia hidup tapi periwayat keadaan dia tidak diterima oleh dunia sebenarnya disebabkan fitnah-fitnah yang pernah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, yang berlaku di tanah Arab ini adalah satu fitnah yang besar di kalangan ulama-ulama su'. Ulama-ulama yang hanya pandai berbicara, yang mana ulama-ulama yang hanya berbicara dan akhirnya mengangkat senjata, mereka menyangkakan boleh tumbangkan kerajaan dan menegakkan negara, tetapi sebenarnya mereka telah menumbangkan ummah sehingga terbunuh beribu-ribu orang yang tidak berdosa. Lain, ya, inilah fitnah akhir zaman. Maka minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para salaf gemar menelaah riwayat hidup para pendahulu mereka yang soleh. Abu Hanifah mengatakan, mempelajari biografi para ulama lebih aku gemari daripada fikih. Sebab dengan biografi itu aku mengetahui adab dan perangai satu kaum. Ya, mempelajari akan perkara-perkara kehidupan para ulama adalah dapat mengenali keadaan keliling kaum dia dan banyak maklumat ilmu kehidupan tu. Ya, kena. Dan kita pernah dengar bahawa kalau kita nak menghilangkan tamadun seseorang itu atau kehebatan seorang itu, hilangkan sejarah negara dia ataupun sejarah maklumat masyarakat dia yang lepas. Oleh kerana itu kita menyaksikan kita ini telah hilang jati diri disebabkan penjajah yang menulis buku-buku kita yang memandang remeh kepada orang-orang yang telah memberi jasa kepada negara kita. Pasal bila Mat Kilau yang keluar filmnya itu yang kita lihat orang semua semangat berapi, kerana sejarah itu asalnya telah dihilangkan. Bagaimana kita baca teks sejarah, buku sejarah yang kita baca, Melaka diserang disebabkan apa? Tidak pernah kita jumpa teks sejarah kita Melaka diserangkan kerana khilafah Islamiyah, kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Tak. Yang ada Portugal datang nak ambil rempah ratus di bumi Melaka. Penyelewengan dalam fakta sejarah. Akhirnya orang tak tahu tentang sejarah keagungan Kesultanan Islam Melayu Melaka yang waktu itu kembarnya adalah kerajaan Andalusia ataupun kerajaan Osmaniyah Andalusia. Kita tak pernah baca. Kita tak pernah ada hubungan kait dia. Ya. Jatuh kerajaan Kesultanan Islam Andalusia, ya, Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah di Andalusia pada tahun 1509 di Spain, ya. Pada 1511 jatuh kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Itu dia kaitan dia. Dahsyat. Ya, tapi kita tak tahu. Kita ingat hanya apa yang sejarah kata. Siapa dia di Alfonso di Albuquerque? Siapa dia Vasco da Gama? Ya, kita belajar sejarah hanya seolah-olah memuji mereka ini orang yang hebat. Tetapi hakikat mereka lah pengkhianat yang diantar ke negeri kita untuk menjajah negeri kita, untuk merosakkan umat kita. Itu dia. Bila sejarah kita tak tahu, habis kita. Saya oleh kerana itu kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka terletak pada diri jiwa saya itu. Semangat. Bila saya hayati, subhanallah, kita kehilangan, ya, mutiara negeri, negara ummah di Asia Tenggara kerana dia menguasai Asia Tenggara. Berarti bukan main-main. Bayangkan kerajaan Langkasuka satu ketika dulu kerajaan yang hebat, kerajaan Buddha yang menguasai di bahagian utara, dan kerajaan Gangga Negara
kerajaan Hindu dan juga kerajaan Majapahit yang menguasai selatan bumi semenanjung Malaysia. Ya, dan menguasai bahagian Jawa, bahagian Indonesia yang begitu besar. Tetapi dengan izin Allah munculnya para miswara yang waktu itu Hindu dan akhirnya dia masuk Islam, ya, dan kesannya pada tahun 1409 itu dia masuk Islam, berubah menjadi satu kerajaan yang hebat. Sedangkan para miswara hanya lari, ya, apabila dia kalah daripada peperangan dengan kerajaan Majapahit yang kerajaan dia Sri Vijaya. Ya, nak menceritakan bagaimana sejarah itu amat penting kita mengetahui. Sampai jatuhnya kerajaan Islam, ya, yang kita tangisi sebenarnya. Kita tangisi. Oleh kerana itu bila datang orang-orang tertentu yang cuba nak merosakkan, misalnya dia nak mempermainkan. Saya bukan ya, kita ada jiwa Islam ni, bila lambang negara bendera kita tu lambang bulan dan bintang, tahu tak? Itu pasal bila diterangkan kita kaji benda tu. Lambang bulan dan bintang itu dia ambil sewaktu hubungan kerajaan dengan kerajaan Osmania. Berarti bila kita lihat orang tertentu yang mengkhianati, dia membalikkan bendera ataupun dia carikan bendera, satu kejahatan. Kenapa dengki sangat? Kenapa jahat sangat untuk menghina bendera tu di antara lambang keislaman kita, negara kita? Itu pasal bila orang mempertikaikan raja-raja, jangan main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah keagungan kita. Dia adalah agama yang dibawa oleh mereka untuk menjaga agama kita. Dan mereka tidak boleh usik raja-raja Melayu. Kerana itu adalah lambang agama kita. Jangan biarkan. Bukan nak sentimen perkauman, tetapi itulah hakikatnya. Kerana ianya adalah lambang keislaman yang masih bertahan. Okey? Jadi oleh kerana itu, kita kena ambil kira dalam bab ini, ya, supaya kita menjaga sejarah keaslian Islam yang seharusnya kita pertahankan walaupun telah dirosakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Baik. Kerana itu bersahabatlah dengan bacaan yang memuatkan riwayat Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama hingga kita seakan-akan hidup di tengah keteladanan mereka. Nuaiman bin Hamad menceritakan Ibnu Mubarak sering berdiam di rumahnya. Satu hari seorang bertanya, apakah anda tidak bosan dengan hidup seperti ini? Lantas dia menjawab, bagaimana mungkin aku bosan sedangkan aku bersama Nabi dan para sahabat. Ya, okey. Ini di antara perkara yang agak menarik. Jangan kita salah faham. Ibnu Mubarak kata dia bersama Nabi dan para sahabat di waktu yaqzah, waktu jaga. Itu kita yang salah faham. Tetapi apa yang dimaksudkan itu, Abdullah Ibnu Mubarak seorang ulama hadis. Ya, ini di antara ulama yang hebat. Ya, dua orang ulama yang dikatakan kehebatan mereka memacu kuda dan sambil memanah. Tuan-tuan dan perempuan, mereka ini generasi yang awal, generasi sebelum dijajah, ya. Mereka adalah golongan-golongan Islam yang hebat. Ya, terutamanya 3 kurun yang terbaik. Cukup Ibnu Umar umur 14 tahun ketengahkan diri, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad di perang Uhud. Rasulullah kata tak, dia belum balik. 14 tahun. Berarti 14 tahun budak kita duk main seremban lagi ke main game je kerjanya. Tapi nak cerita, bila pergi berjihad itu mati. Mesti persiapan, persiapan tu dah dahsyat. Gagah. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan ada anak over, apa orang kata, alamak, aktif, ya. Jangan pandang remeh, mereka berpotensi, banyak sangat potensi. Bagi saya anak-anak yang aktif, overaktif tu bagus sangat-sangat untuk kejayaan mereka ataupun membina satu kekuatan. Ya, memang Allah jadikan begitu. Kerana mereka ni bijak, mereka ni ada, ya, agresif mereka yang mana amat penting. Tapi kita tengok Allah peninglah. Tak, jangan. Allah tak jadikan sia-sia budak-budak yang begitu. Okey? Maka Ibnu Umar ketengahkan. Bayangkan, Usamah Ibnu Zaid umur 18 tahun terus Rasulullah melantik ketua tentera. Ketua tentera tu, orang yang tua-tua tu, 40, 50 Rasulullah tak letak. Usamah Ibnu Zaid Rasulullah letak. Wafat baginda Abu Bakar teruskan Usamah Ibnu Zaid. Orang kata tukar kerana Usamah muda. Dia katakan bahawa bila Rasulullah melantik seseorang itu,
aku tidak akan tukar. Kenapa? Kalau aku lantik, aku guna idea aku, ijtihad aku. Tetapi kalau Rasulullah lantik, dia di bawah program wahyu. Ya, menang. Tentera Islam menang. Walaupun tak berperang, tapi menang. Dari sudut moral. Apabila tentera Rom mengetahui Rasulullah mati, tetapi mereka dah tetap bersedia untuk berperang, itu yang menyebabkan mereka tak jadi perang. Muhammad bin Qasim, yang kita tak pernah dengar anak muda ni, umur macam Usamah, 18 tahun. Ya, anak kita 18 tahun mabuk cinta, mabuk game, mabuk itu semua. Ni Usamah Muhammad bin Qasim, 18 tahun. Siapa dia? Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi menghantarkan di tanah India. Apabila Raja India membuat pengkhianatan pada orang Islam di atas kapal, dibunuh, disembelih, lalu dia hantar Muhammad bin Qasim untuk pergi ke bumi India, dan akhirnya sampai sekarang Islam di tanah Hindi, Pakistan, Bangladesh dan India. Terdapat orang Islam di Pakistan, ada port Muhammad bin Qasim, ya, pelabuhan Muhammad bin Qasim, sempena mengenangkan jasa dia membuka tanah Hindi. Tu sampai ke Afghanistan kedudukannya. Nampak tak? Ni sejarah ummah terdahulu, sejarah yang begitu hebat. Oleh kerana tu sejarah-sejarah ini mainkan peranan. Saya kadang-kadang saya bercerita kepada pelajar-pelajar saya. Apabila sebelum Andalusia itu diserang, ya, tentera, mereka menghantar, macam mana kita tahu dalam sejarah Melaka tu, sebelum Melaka diserang, maka Bengali putih yang dikatakan, Bengali putih dihantar untuk menyiasati kedudukan ketenteraan dan keadaan negeri Melaka pada ketika itu. Kalau kita baca buku sejarah, kita akan lihat Bengali putih yang dikatakan orang Portugal. Begitu juga mereka menghantarkan tentera mereka pengintip di Andalusia, ada sebuah negara, buat nak lihat bagaimana kedudukannya. Ini di antara berlaku. Lalu tiba-tiba di tengah jalan mereka melihat seorang budak, tangannya ada lastik dan dia sedang menangis. Lalu dia bertanya, "Hai budak, kenapa kamu menangis ni?" Dia kata, "Tak dapat tembak burung, lastik burung, tembak burung. Tak kena." Lah, tak kena biasa tu, kenapa? Lalu dia mengatakan, "Bagaimana aku nak tembak orang kafir kalau burung pun aku tak boleh tembak." Terkejut, ya, terkejut. Pergesik ataupun pengintip bagi orang kafir ini balik dan mengatakan kepada rajanya, "Jangan, ini bukan waktu yang sesuai untuk menyerang negeri tersebut." Kerana apa? Kanak-kanak itu sudah kanak yang kecil pun bersemangat untuk berhadapan dengan kita. Cuba serang zaman kita sekarang ni. Anak-anak kita sibuk dengan apa? Dengan YouTube, dengan Korean, dengan apa lagi? Dengan berbagai-bagai. Kalau orang serang, bukan serang, jentik dah habis, hancur. Akidah umat kita pun dah terbarai. Ya, rosak dah akidah umat kita, anak-anak muda kita. Bagaimana kedudukan agama kita lagilah teruk. Ya, oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, satu kewajipan membina satu ummah yang kuat. Ya, membina satu ummah yang dahsyat. Kita tak apa, tetapi generasi yang akan datang belum tentu. Tuan-tuan dan puan, kita mungkin selamat, tetapi generasi yang kehadapan perlu kita renung jauh. Saya merenungkan anak saya, cucu saya, cicit saya yang akan mewarisi agama saya. Bahkan saya amat takut jika ianya tidak diwarisi, maka agama lain akan mewarisi dengan keadaan fitnah di akhir zaman, apatah lagi Dajjal yang akan muncul dengan mewarisi perkara-perkara yang menggerunkan, yang menyebabkan ramai akan mengikutnya. Jadi satu tanggungjawab. Saya inginkan generasi saya masuk syurga dan saya ingin bertemu mereka di dalam syurga. Saya inginkan agama ini sentiasa berada di kemuncak. Maka oleh kerana itu kita kena didik dengan semangat yang mana kita boleh didik. Baik. Jadi kerana itu, bila Imam Abdullah Mubarak ini berkata, ya, dia berkata, "Sesungguhnya aku bersama dengan Rasulullah dan sahabat," berarti dia sibuk dengan kitab-kitab hadis. Abdullah Ibn Mubarak tadi nak cerita, dia adalah orang yang ulama yang begitu hebat. Dialah yang berada di medan jihad, sentiasa berada di garisan depan. Dia di antara ulama yang dikatakan mempunyai kehebatan, pandai bermain senjata dan pandai dari sudut ilmu.
Dialah ulama yang menulis surat kepada Fudail ibn Iyad. Siapa dia Fudail ibn Iyad? Seorang ulama, tetapi dia menangis ya, taubat sentiasa berada di Masjidil Haram. Ya, dia sentiasa duduk di Kaabah. Bukan tak baik, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah, kelebihan orang yang beristighfar seorang-seorang, mana yang lebih besar? Orang yang berjihad, orang yang beristighfar, bagus tak dinafikan. Tetapi untuk diri dia saja. Untuk diri dia saja. Tetapi orang yang berjihad di jalan Allah, yang mempertahankan batasan negara, dia mempertahankan di sana ada orang yang abid, di sana ada orang yang alim, di sana orang yang tua, miskin, berjuta di belakangnya. Semua itu dia dapat pahala. Sedangkan abid tadi seorang-seorang dia. Lepas tu dia tertipu. Oleh kerana itu Abdullah ibn Mubarak menuliskan satu surat kepada abid ini ataupun alim ini, Fudail ibn Iyad, dengan ucapan masyhur, ya, tulisan dia, ya abidal haramain, wahai hamba yang mengabdikan di dua tanah suci, lau absartana la alimta annaka bi'ibadika tal'am. Jika kamu mengetahui atau melihat kepada kami, nescaya kamu melihat kamu bermain-main dalam ibadah. Kenapa? Ya, dia sibuk dalam ibadah tu menangis-nangis, sedangkan misalan saya bagi contoh, orang ni sibuk sembahyang, rumah kena rompak, anak isteri nak dibunuh. Dia sibuk je tahajud tengah malam. Dia tahu, tapi dia sibuk tahajud. Mana yang lebih afdal? Dia bangun untuk menyelamatkan ataupun lantak kau anak bini aku, harta aku ambil lah. Okey, tu kaedah dia. Begitulah kedudukannya. Kamu sibuk di Masjidil Haram, di Kaabah, sedangkan para ulama, para mujahidin mempertahankan bumi dari dimasuk oleh orang kafir. Lalu ditegur kepada abid haramain ini, Fudail ibn Iyad, ya, sesungguhnya kamu sebenarnya bermain-main dalam ibadah. Dan panjang lagi, akhirnya Fudail ibn Iyad membaca surat tu, ialah seorang ulama, dia memahami, dia tahu bahawa Abdullah ibn Mubarak pun ulama yang besar, maka dia gosok mata dia, dia balik, terus dia pakai persiapan untuk mempertahankan negara. Tu dia. Dalam syair itu kata apa? Kamu mengalirkan air mata, kami mengalirkan darah. Sama ke? Mengalirkan air mata dengan mengalirkan darah? Tak sama. Ya, kedudukan mengalirkan darah itulah yang paling besar. Maka dia tinggalkan peribadatannya, dia terus pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kedua yang masyhur dalam mempertahankan seperti Abdullah ibn Mubarak, itulah imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dahsyat ya, dia naik kuda, dia boleh manah sambil naik kuda tu. Ya, kita sama ni dengan fiqh mazhab Syafi'i je kan. Tapi kehebatan dia terserlah, memang terserlah. Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Usianya 54 tahun. Allah meninggalkan dia, wafatkan dia. Subhanallah. Tetapi ilmunya kal jibal. Ilmunya seperti lautan. Bukan sebarang manusia. Ya, itu dia imam yang agung ini yang merupakan contoh-contoh kita. Baik. 8. Jadi untuk mendapatkan akhlak yang mulia, kita memahami sejarah biografi ulama-ulama yang betul-betul, ya. Jangan ulama-ulama yang pening-pening kepala ni. Ya, terutamanya Habib-Habib ni, ya, pening kepala kita. Ya. Yang ke-8, bersungguh-sungguh dalam mengislahkan diri. Ya, bersungguh-sungguh dalam pembentukan diri. Bersikap bersungguh-sungguh iaitu mencurahkan segenap kemampuan untuk berakhlak mulia dan menjauhi semua akhlak yang tercela. Okey? Dalam bab ini, bersikap bersungguh-sungguh kita nak memperbaiki akhlak kita. Kena paksa. Kerana akhlak ini kena dilatihkan. Seperti mana al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dipelajari. Ya, dan begitu juga akhlak yang perlu dilatihkan. Apabila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami,
Dan sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Ya, dengan arti kata lain, Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik ini kepada kita. Bila kita bersungguh-sungguh, Allah tak akan biarkan kita. Itu kaedah dia. Siapa sajalah, kalau orang kafir tu sendiri bersungguh-sungguh, Allah bagi juga jalan. Ya, kerana itu tabiat Allah yang Maha Pemurah. Apatah lagi kalau kita ni orang yang beriman, lagilah Allah akan beri jalan yang sebenar-benarnya. Maka oleh kerana itu kita cuba bersungguh-sungguh dalam semua kerja. Dia tak boleh kerja lok-lak, main-main, tak boleh. Dia kena kerja dalam bentuk kerja yang bersungguh-sungguh. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wa innama hilmu bitahallum. Man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuqah." Maksudnya, sesungguhnya ilmu itu didapati melalui belajar. Ya, dia tak ada kaedah ilmu laduni ni. Ya, tak ada. Ya, bagi kita ni tak ada ilmu ni. Jangan ikut orang-orang yang gila tu nak tunggu ilmu laduni. Tak ada. Ilmu bita'allum kata Rasulullah. Ilmu bita'allum melainkan kepada mereka-mereka yang telah ditetapkan di dalam hadis. Ya, siapa dia? Seperti yang disebutkan seperti Imam Mahdi yang bakal muncul. Itu lain. Tetapi yang lain, al-ilmu bita'allum. Semuanya kena belajar. Ya. Kecuali pada orang tertentu, para nabi yang diwahyukan. Selain itu tak ada. Adalah kesnya nak tunggu ilmu laduni. Dia tunggu. Dan saya teringat, ya, kita teringat pada zaman-zaman dahulu permulaan kita nak memahami Islam. Waktu saya pernah cerita saya nak ambil tarikat tu, ya, tarikat Nasyabandi nun di Kajang satu ketika dahulu. Na'udzubillah. Ya. Ada orang yang bawa saya tu, dia memang tak nak belajar. Dia kerja bank, ya, dia tak nak belajar. Dia kata, saya ni nak tunggu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Subhanallah. Kat mana kamu nak dapat ilmu laduni tu? Ya. Sedangkan Rasulullah kata, al-ilmu bita'allum. Ilmu belajar. Ini kesan. Ya, mengikut golongan yang tak betul, mengikut orang yang tak betul, akhirnya ya, menyebabkan dia pun jadi fikiran dia tak betul, nak mengikut ilmu-ilmu yang cara tak betul. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sudahnya ilmu itu akan datang dalam bentuk bisikan syaitan. Sesungguhnya ilmu didapati dengan belajar dan kelembutan itu diraihkan dengan terus berupaya untuk bersikap lembut. Yakni dan sifat lembut itu kena latih untuk menjadikan diri kita lembut. Barang siapa yang berupaya menggapai kebaikan, nescaya akan diberikan kebaikan tersebut. Siapa yang berusaha untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan bagi. Dan barang siapa menjaga diri dari keburukan, nescaya akan dijaga dari keburukan tersebut. Jadi ini kadang-kadang kita melihat orang-orang yang cuba berusaha, asalnya akhlak dia buruk tetapi dia cuba berusaha menjadi orang yang baik, maka akhirnya alhamdulillah dia jadi orang yang baik juga. Ya, tetapi dengan mujahadah yang terus berterusan, ya. Ini semua yang kita saksikan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita menyaksikan bukan semua para sahabat baik pada peringkat awal. Bismillah. Kan? Kita melihat di kalangan para sahabat pada peringkat awal, ya, berbagai-bagai bentuk. Sebelum datang ayat-ayat Al-Quran, mana ada orang seperti Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, ya, terbaik, berakhlak mulia, ataupun Saidina Uthman yang terkenal, ya. Tetapi ada yang lo'la, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang berbagai-bagai bentuk yang disebutkan dalam Al-Quran. Semua itu untuk mengajar para sahabat. Berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pengkhianatan, berkaitan dengan mencuri, berkaitan dengan apa. Itu berlaku di kalangan waktu itu para sahabat yang tak memahami agama. Kemudian bila agama Al-Quran itu datang, suruh mereka berubah. Mereka paksakan diri mereka dan akhirnya mereka berubah. Nampak tak? Saidina Umar, siapa yang tak kenal Saidina Umar? Bukan reti nak menangis. Hati dia keras. Hari diisytiharkan untuk membunuh Rasulullah. Dia nak pergi bunuh Rasulullah. Ya, dalam keadaan marah. Marah kerana Rasulullah menghina berhala-berhala dia. Menghina apa yang difahamnya. Maka dia pergi. Sampai tengah jalan, orang tengok dia. Apa hal ni? Kamu nak ke mana? Aku nak mencari Muhammad. Aku nak ajar dia dan aku nak bunuh dia.
Kenapa pula kamu nak buat tu? Dia telah memecahkan kaum, telah membawa fahaman begini. Lalu dia mengatakan, Omar, lelaki ni dah masuk Islam. Ya. Dia menegur Umar. Lalu Umar kata, adakah kamu dah masuk Islam? Lelaki itu kata, kalau aku masuk Islam, apa kamu kisah? Tetapi kamu nak kejar Muhammad itu dah satu masalah. Ya, kamu tengok rumah adik kamu tu, Fatimah adik kamu tu pun dah masuk Islam. Terkejut dia. Kenapa? Baik kamu kerjakan adik kamu daripada kerja Muhammad. Umar pun dengar seriau darah dia. Ya, penuh kepanasan, dia pergi ke rumah Fatimah. Waktu dia sampai rumah Fatimah, dia terdengar. Dalam riwayat mengatakan dia terdengar satu bacaan. Ya, Umar ni ahli syair, ahli penyair. Orang sastra. Bila dia terdengar tu, dia terdiam sekejap. Tapi jiwa keras, dia hentak. Ketuk pintu kuat-kuat. Lepas tu dia hentak, pum, terbuka. Ya, Fatimah waktu tu cepat-cepat menyorokkan dulu Quran dalam bentuk kertas di kulit disimpan, menyorok. Tu pun keluar, menyorok. Dan waktu itu Khabbab yang mengajar menyorok. Dia larikan diri menyorok. Lalu dia bertemu pertama sekali adik ipar dia. Apa yang kau orang buat? Pang, dia tampar. Umar kan dia tampar aja. Lepas tu dia kata, Fatimah marah, kenapa kamu tampar? Kenapa kamu cuba nak ganggu keluarga kami? Kata, kamu telah masuk Islam. Pang, kena tampar, tercampak kertas tu. Waktu itu, Umar kata, aku mendengar kamu telah masuk Islam. Tapi dia tengok kertas tu jatuh, dia nak ambil. Fatimah segera tampar. Pang, tangan dia. Tang situ dia terkejut. Adik dia berani. Ya. Jangan kamu sentuh kerana kamu najis, dia kata. Apa tu? Ini adalah risalah Tuhan. Bagi aku baca. Tak boleh. Kedudukan kamu. Aku nak tengok. Aku nak tahu. Pasal dia dah dengar tadi, ya, dia nak tahu. Maka di situlah, ya, berlaku sedikit beberapa perkara dalam peristiwa tu. Lalu dia dapat baca. Dia baca dalam ayat Al-Quran yang kita tahu. Ya, kisah yang berkaitan dengan surah Taha. Dia tengok tu dah bergegar jiwa dia. Ya, bergegar jiwa dia. Ini bukan kalam manusia. Umar kata. Lepas tu dia kata, Khabbab keluar. Ya Umar, aku mengharapkan kamulah orang yang Rasulullah telah doakan. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Amru ibn Hakam ataupun Umar al-Khattab. Amru ibn Hakam siapa dia? Abu Jahal. Ya, ataupun Umar ibn Khattab. Dan aku mengharap kamulah orangnya. Lalu dia mengatakan, bawa aku berjumpa dengan Muhammad. Atas situ dah tahu dah. Cara bercakap tu orang dah kenal dah. Maka sampai ke rumah Rasulullah SAW, rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam, tiba-tiba dengar ketukan, Rasulullah segera tengok. Orang pergi tengok. Umar! Semua kelang kabut menyuruh. Umar! Orang takut, maka Rasulullah muncul. Rasulullah memang begitu keadaannya. Dia muncul dalam keadaan dia berani. Ya. Buka aja, orang semua nyorok, Rasulullah berdiri kat pintu, lalu dia buka. Zap! Terus dia pegang baju Umar. Apa yang kamu nak ya Ibn Khattab? Apa yang kamu nak lagi? Lalu dia mengatakan, aku nak mengetahui tentang Islam. Tang situlah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan waktu itulah dia mengisytiharkan Islam. Dan bila keislaman Umar, bayangkan yang jenis gagah, yang jenis keras hatinya. Apa asar menceritakan, atas sejarah menceritakan, didapati pada pada sini bahagian ni, ya, terdapat kesan air mata dia, yang menyebabkan, yang dikatakan bahawa pada tiap-tiap malam dia menangisi di depan Allah kerana kesilapan dia, ya, yang lambat masuk Islam apa semua. Sedangkan bukan lambat pun, dalam usia 40-an gitu dia masuk Islam, atau 30-an, akhir 30-an. Ya. Jadi bila dia berubah menjadi seorang Islam, terus akhlak dia baik, lembut, apa semua, ya. Itu dia. Islam mengubahkan segala-galanya. Okay? Jadi ianya kena paksa lah. Ibn Hazm mengutarakan, ketahuilah melatih jiwa lebih sulit daripada melatih singa. Singa apabila dikarantinkan, hilanglah sifat buas dan bahayanya.
Namun manusia walau di karantin tetapi tidak juga hilang bahayanya. Ya, ini di antara Ibn Hazm, seorang ulama besar ya, Zahiri, ya, memberikan perumpamaan ya, menjaga manusia dengan menjaga binatang yang bagi tahu ni binatang singa. Ya, singa bukan sebarang binatang yang dikatakan raja hutan ni, memang ganas. Melalui kita tengok dalam klip-klip video, dia tak akan mengalah dan dia memang hebat sehingga binatang-binatang lain semua takut rupanya. Kita tengok harimau ni apa, harimau bintang takut tak? Dia pun takut pada singa. Nak menceritakan singa kalau diletak, dididik, dan kita menyaksikan pada zaman sekarang, ini tanda kiamat belaka ni. Ya, zaman sekarang binatang liar tu dah jadi jinak. Dibela start dia kecil sampai besar, duduk kat rumah makan ikan je, sudah dia makan ikan je kerjanya. Dia tak makan orang, tak makan daging dah. Okey, itu kalau dijaga. Bukan dijaga dalam zoo tapi dijaga di luar. Ya, kita lihat ramai orang Dubai yang buat begitu. Okey, jadi berubah dah. Dah berubah. Serigala pun orang letakkan dalam rumah, ya, dia ambil daripada kecil dijaga, dia jadi baik. Ya, jadi macam anjing biasa. Kucing hutan diletak jadi macam biasa. Dan ini satu benda yang agak menarik lah di akhir zaman, nak membenarkan hadis Rasulullah bahawa akan berlaku di akhir zaman, ya, binatang-binatang ni bersama dengan kita. Okey. Nak berbanding dengan orang ni kalau macam mana pun dia masih lagi ada sifat jahat. Ya, sifat jahat yang lebih berbahaya dari singa. Okey. Kemudian pada kesempatan lain, Imam Ibn Hazm menambahkan, aku menemukan banyak aib dalam akhlak dan juga perangai batinku, sehingga aku pun berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya sesuai dengan petunjuk para nabi dan para salafus soleh. Dengan kesungguhan inilah akhirnya Allah menurunkan pertolongan dan bahawasanya kurniaannya lebih banyak daripada apa yang kuusahakan. Dengan arti kata lain, Ibn Hazm, ya, siapa yang tak kenal Ibn Hazm, kita perkenalkan sedikit. Dia terkenal dengan mazhab Zahiri. Ya, kita ada 4 mazhab yang masyhur. Ya, tetapi bila sampai kalau kita sambung belajar yang lebih tinggi, 5 mazhab ini yang masyhur, ya, termasuk Ibn Hazm yang terkenal dengan mazhab Zahiri. Bila sebut mazhab Zahiri ini, dari sudut fiqh memang dia hampir tepat. Ya, kebanyakan fiqh dia, fiqh sunnah, hadis, ya, hampir tepat. Dia punya dalil tu cukup dahsyat. Ni Ibn Hazm. Ya. Tetapi tidak semua. Ya. Kalau kita belum belajar fiqh 4 mazhab ni kan, terus masuk Imam Zahiri ni, oi, kuat tu, orang lain pun habis kita hentam. Ya. Tapi yalah, sebagai kita sebagai seorang yang penuntut ilmu kena bersifat, ya, sentiasa mengkaji. Dan dia adalah orang yang memberikan pandangan dalam bab ini. Dia mengatakan bila dia dalam keadaan rosak, terasa dirinya terganggu apa semua, dia mula berusaha untuk membentukkan dirinya, dan dengan izin Allah dia mengatakan, ya, Allah mengubahkan, ya, berarti kurniaan Allah itu lebih tinggi. Dia berusaha, Allah bagikan, yang mana kadang-kadang dia rasakan apa yang Allah bagi tak apa yang dia buat tak setimpal seperti mana Allah yang bagikan perubahan kepada dia. Baik. Oleh kerana itu, jika kita dianggap sebagai orang yang berperangai kasar, maka kita harus berjuang agar menjadi orang yang lemah lembut. Jika kita kedekut, kita harus berusaha menjadi orang yang tawaduk. Sesungguhnya di sinilah sangat penting kerana melatih jiwa jauh lebih sulit dari melatih binatang buas. Maka bersungguh-sungguhlah, semoga dengan kesungguhan itu Allah berkenan memberikan petunjuk dan kemudahan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses perubahan kita ni memang agak sukar, apatah lagi hawa nafsu yang ada pada kita ni membujuk kepada kejahatan. Tu dia. Oleh kerana tu syaitan pun tidak lekang juga untuk mengganggu kita. Tetapi bab kata misalan orang yang nak bagi zakat yang kita pernah terangkan. Orang yang nak bagi zakat, apa gangguan dia? Syaitan membisikkan kejahatan. Yang ni jangan bagi zakat. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, syaitan menjanjikan kamu miskin, fakir dan menakut-nakutkan kamu dan suruh melakukan perkara yang jahat. Yang ni tak payah bayar zakat. Tetapi sifat mujahadah kita bersedia untuk, ya, berjuang, maka kita bayarkan juga zakat. Itu pengorbanan yang besar. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un. Wallah
wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ghaniyyun hamid. Ya, Allah itu kaya lagi maha terpuji. Ya, dia menjanjikan keampunan dan juga menjanjikan kelebihan. Pasal bila kita bayar zakat pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan tengok tahun depan. Ya, apa berlaku? Boleh bayar juga. Dulu ingat duit ni hilang, habis. Ya, kita dah tak boleh bayar. Tapi tahun ni boleh bayar pula. Tunggu tahun depan lagi. Boleh bayar juga, bahkan bertambah. Nampak tak? Begitu kedudukan zakat. Ya, kita boleh bayar juga. Kita ingat dah habis, tak, dia boleh bayar. Tapi syaitan tu bisik, rugi aku. Ya, banyak duit aku ni, aku nak beli tu, beli ni, boleh. Aku boleh beli kereta sebiji. Ada yang sampai bayar zakat puluhan ribu, ya. Boleh beli kereta sebiji. Tapi syaitan membisik, dia keraskan hati. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan Allah berikan, Allah lipat gandakan rezeki orang yang membayar zakat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah cara kita berhadapan dengan syaitan ataupun hawa nafsu yang cuba mengganggu kita daripada untuk berubah, ya, untuk berubah. Maka kita cuba. Yang ke-9, kemauan dan cita-cita yang tinggi. Kita perlu menyedari bahawa kemauan dan cita-cita yang tinggi merupakan bentuk rezeki yang dianugerahkan Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Ya, ini semua benda-benda yang agak menarik, yang mana kita perlu tahu rezeki ini berbagai-bagai. Bukan rezeki itu pada duit, pada makan. Kita ada rezeki masa, rezeki udara, rezeki kesihatan, ya, rezeki apa lagi, kecerdikan, rezeki berbagai-bagai bentuk-bentuk rezeki. Jadi ini juga termasuk hidayah, petunjuk adalah rezeki yang Allah bagi kepada kita. Okey, yang mana dia bagikan kita ada kemauan dan cita-cita. Dengan cita-cita yang tinggi, dia pun akan selalu berusaha menjadi manusia terbaik dalam keikhlasan, tawaduk, kasih sayang, zuhud, redha dan tawakal. Cita-cita tinggilah yang melahirkan kesungguhan, kebesaran dan kerja keras untuk dapat meraihkan keluhuran dan kesempurnaan. Ia pula akan membantu seseorang itu segera bangkit dari keterpurukan, kerendahan dan kehinaan. Okey, ini di antara perkara yang berkaitan bagi mereka-mereka yang ingin berusaha untuk mengubahkan diri. Jangan berputus asa, dah kata dah aku tak boleh dah, aku dah tua dah, tak mampu. Tak. Siapa kata? Kita menyaksikan ramai para sahabat yang tua mampu berubah di saat-saat akhir dia. Janji nak berubah ke tidak? Kena ada cita-cita, kena ada semangat, maka insya-Allah Allah akan bagi jalan. Yang penting berusaha. Usaha. Ya, jangan angan-angan je, cita-cita semata-mata tapi tak ada usaha. Okey? Baik. Kemauan dan cita-cita tinggi juga akan melecut seseorang dari celaan serta herdikan yang akan mencegah dari perilaku hina serta pembuat keji sehingga mengangkatnya kepada kemuliaan dan darajat yang tinggi. Ya, mereka-mereka ini dulu seperti yang dikatakan oleh Raja Rom kepada orang-orang Arab, ya, hai, apabila mereka diutuskan menyampaikan risalah Rasulullah, ya, kami kaum tidak akan sujud melainkan kepada Allah. Waktu tu orang sujud kepada Raja Rom, dia tak sujud. Lalu dia mengatakan kami datang untuk menyampaikan atau membebaskan dari kegelapan menyembah makhluk. Kami menyeru kepada menyembah Tuhan makhluk. Ya, itu dia. Apabila mereka melihat tentera Islam datang, lalu mereka mengatakan, kamu nak apa? Kami tahu kamu dahulu adalah orang yang berperang sesama sendiri. Nah, itu dia kedudukan yang dikenali oleh orang Arab pada zaman jahiliah, yang mana berperang sesama sendiri. Aus dan Khazraj berperang sama sendiri. Ya, tetapi datang Rasulullah menggabungkan persaudaraan. Itu juga dengan Arab-Arab yang lain, berperang sesama sendiri. Tetapi bila datang Islam, mereka bergabung dan kembali untuk membebaskan manusia dari mengabdi sesama makhluk kepada mengabdi Tuhan yang Maha Esa. Itu di antara paul ucapan yang begitu hebat yang dimunculkan oleh zaman kegemilangan Islam. Okey. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan perumpamaan cita-cita yang tinggi dibandingkan dengan cita-cita lain seperti burung yang terbang tinggi dibandingkan dengan burung lain yang tidak seperti itu. Ia tidak puas hanya terbang pada ketinggian burung-burung lain di bawahnya. Dengan ketinggian terbangnya sekarang, ia tidak akan terganggu oleh berbagai rintangan yang mengganggu burung-burung lainnya. Okey, perumpamaan itu dibagi kalau ya, orang yang duduk di bawah rumah dengan orang duduk di atas rumah lain.
Pandangan orang datang rumah tu nampak jauh lagi. Ya. Naik lagi tinggi, lagi jauh keadaan. Naik atas lagi jauh. Begitulah kedudukannya. Orang yang duduk, orang yang hanya tidak mempunyai cita-cita, kedudukannya sentiasa dalam keadaan maintain, tak ada ilmu, tidak ada kekuatan. Jangan begitu. Kita orang Islam produktif. Ya. Yang mana orang Islam ini bersifat produktif, bersifat apa lagi? Affection, sifat. Yang mana ianya boleh mengeluarkan hasil-hasil yang terbaik. Oleh kerana itu muncul kerajaan Baghdad. Ya, kerajaan Baghdad adalah satu siri kerajaan yang ditangisi kehancurannya. Disebabkan kerajaan Mongol. Kerana disitulah khazanah ilmu sehingga hari ini yang berada pada diri kita, komputernya, keretanya, apa semua datang daripada kerajaan Baghdad. Kemudian kerajaan Andalusia. Dua kerajaan ini cukup hebat. Yang mana Eropah datang mencuri di saat-saat Andalusia nak jatuh tu, mereka mencuri semua kitab orang Islam, dibawa pindah ke Eropah. Sedangkan Eropah terkenal negara sakit, ya, yang disebutkan sebuah negara sakit, negara yang gelap, negara yang malap. Waktu tu Baghdad dah begitu hebat, ya, Andalusia dah begitu hebat dengan teknologi. Tapi sayang apabila Islam dicuri dan umat Islam dikelabukan fakta-faktanya, hilanglah kekuatan ummah ini. Nampak dah bagaimana ilmu mengangkat darajat satu kaum. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, ya, Allah angkat di kalangan kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan darajat-darajat. Baghdad orang yang beriman dan berilmu bangun. Di Andalusia orang yang beriman dan berilmu bangun satu tamadun yang menjadi sejarah sahaja sekarang ini, tetapi ianya tetap dikenangi oleh umat Islam yang memahami tentang sejarah kehebatan negara Islam satu ketika dahulu. Demikian pula manusia apabila seseorang itu mempunyai cita-cita yang tinggi, dia akan semakin jauh dari rintangan-rintangan yang menerpa kebanyakan manusia yang cita-cita biasa. Sebaliknya apabila seorang mempunyai cita-cita yang rendah, dia akan semakin mudah dijegal berbagai rintangan dan di berbagai tempat. Ini disebabkan rintangan tidak dapat naik ke tempat yang tinggi sebab ia lebih tertarik pada tempat-tempat yang rendah, maka dengan itu tinggi cita-cita seorang termasuk tanda keberuntungan dan rendahnya cita-cita termasuk bentuk kesengsaraan. Ya, di mana orang yang bercita-cita tinggi dia mempunyai vision, misi, visi dan misi lain. Ya, memang lain. Sebab orang yang tak ada misi, tak ada visi, keadaan dia lain. Ya, tidak ada semangat, tak ada inovatif, tidak ada berbagai-bagai lah. Yang ada primitif dia tu. Okey. Tetapi bagi orang yang ada visi, ada target. Ya, oleh kerana itu Islam mempunyai target. Ya, Rasulullah yang diajarkan oleh Allah itu bermula dengan ilmu Iqra tu, terus membawa target. Dan kemuncak target ialah pengabdian sebagai khalifah di muka bumi yang mengabdikan diri kepada Allah. Itu dia. Kita punya target. Ya, berarti bila sebut khalifah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut khalifah tak rasa apa-apa. Tetapi kefahaman khalifah yang Allah sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan sebarang makhluk yang nak dijadikan. Ya, kenapa? Dikatakan makhluk yang nak dijadikan mempunyai kehebatan dengan teknologi, dengan segala-galanya, dibagi tahu kepada para malaikat. Ya, tetapi bila kita tidak ada target dan kita tidak memahaminya, maka kita menjadi orang yang rendah dan kita mudah dibuli, ya, dipermainkan. Ulama juga ini juga mengatakan, yakni Ibn Qayyim Al-Jauziyah, orang yang berjiwa mulia hanya ingin melakukan perbuatan yang bernilai, yang utama dan yang berujung pada pujian. Sebaliknya orang yang berjiwa rendah akan tenggelam dalam lembah kehinaan dan menyukai tempat yang kotor sebagaimana lalat suka hinggap di kotoran. Orang yang berjiwa mulia tidak akan reda terhadap kezaliman, kekejian, pencurian dan pengkhianatan kerana jiwa yang lebih berharga dan lebih agung daripada semua itu. Sedangkan orang berjiwa rendah justru sebaliknya. Itu di antara orang yang kadang-kadang kita mengatakan tidak boleh kita merendahkan diri, ya, merendahkan diri kita, ya, menghinakan diri kita. Kita kena ada satu sifat bangun dan bangkit. Ya, bangun dan bangkit dan bertindak. Kita semua adalah orang yang terpilih. Allah pilih kita sebagai orang Islam yang terbaik. Kuntum khaira ummatin.
kamu adalah sebaik-baik manusia, ukhrijatil linnas, yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Jadi kita adalah umat yang terbaik yang mesti ada vision, misi dan visi. Ya, dan kita mesti ada kekuatan untuk terus bangun dan membina, ya, membina satu ummah, terutamanya apatah lagi kita pembawa panji-panji yang betul, Quran dan Sunnah. Tak boleh mengalah. Orang yang bawa Quran dan Sunnah jangan mengalah. Dia kena bangun dan bergerak. Kita kena perkenalkan khalifah di muka bumi ini. Kitalah khalifah yang Allah katakan itu. Ya, oleh kerana itu kita kena bangun, kena berusaha juga. Ya, jadikan yang terbaik. Kita ada keluarga kita, bangunkan keluarga yang terbaik mengikut panduan wahyu supaya dapat berjalan di atas manhaj yang mustaqim, ya, dengan akhlak yang mulia ini kita hidup. Okey. Jadi bagi orang yang tak ada matlamat, tak ada visi, itu lantak mereka lah. Tetapi bagi kita ada visi, kita teruskan. Walaupun kita kata aku dah pencen, jangan. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun pencen bukan berarti amalan kita terhenti pada pencen. Bergerak, gunakan keilmuan kita, kehebatan kita pada sebelum kita pencen. Bagikan, wakafkan semua itu kepada perjuangan Quran dan Sunnah. Betapa besarnya pahala jika ianya berjaya. Betapa besar. Kita banyak cawangan-cawangan kerja-kerja yang amal-amal yang perlu kita lakukan. Memberi sumbangan idea, memberi sumbangan tenaga, memberi sumbangan yang laluan-laluan mudah untuk pejuang-pejuang sunnah, ya, bantu mereka. Ya, jangan biarkan kekosongan di atas alasan kita dah pencen atau kita dah tua. Lagi tua, lagi banyak amalan kerana ianya merupakan bekalan yang terakhir untuk kita bertemu dengan pencipta kita. Okey, ketika seseorang keinginan kuat menguasai suatu kemuliaan, dia pasti menuntut dirinya untuk tampil dengan akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang hina. Orang itu tidak akan puas dengan satu keutamaan, namun terus berusaha menambahnya. Dengan sikap hidup demikian, dia pantas mendapat sebutan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ni orang yang betul-betul ada matlamat, maka kita akan islahkan diri kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita suka orang yang memuji kita, ya, disebutkan sebagai orang yang terbaik, maka kita kena usaha diri kita menjadi orang yang terbaik. Barulah kita akan mendapat satu perkara yang terbaik. Kalau kita tak usaha, maka kita akan mendapat perkara yang merugikan. Niat dan keinginan hati mempunyai nilai yang tersendiri dari syariat Islam. Rasulullah berfirman, bersabda, "Innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa bayyana dzalika, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa inhum hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afan katsira wa inna hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa inhum biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan." Apa dia? Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan kepada malaikat pencatat amal, barang siapa yang berniat berbuat suatu kebaikan namun tidak menjalankannya, maka Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna untuknya. Orang tu ada matlamat, ada vision dia, ada misi dia, nak buat baik tapi tak terbuat, tapi dia dah niat nak buat baik, maka dapat pahala, satu pahala yang sempurna. Masya Allah, niat je. Ini perkara yang agak menarik. Jikalau dia melaksanakan niat baik itu, maka Allah mencatatkan 10 hingga 700 kali lipat kebaikan untuknya. Bahkan berlipat-lipat ganda daripada itu. Naik, kalau dia buat, terus dapat 10. Bukan dapat 2, bukan dapat 3, dapat 10 terus. Kemudian dilipat gandakan sehingga 700 seperti sedekah. Ataupun dilipat-lipat-lipat yang hanya Allah yang mengetahui. Mana? Itu dia. Lain orang yang ada vision, ya, ada matlamat, yang mana dia ada hadaf untuk dilakukan dengan niat dia. Ya, misalnya kita merancangkan suatu program Quran dan Sunnah, kita rancang, tiba-tiba, ya, tak jadi. Itu satu bab, tiba-tiba jadi, mendapat pahala yang besar. Kemudian apa dia? Ya, dalam hadis ni dia menaik-naikkan. Okey, macam saya alhamdulillah, insya-Allah kalau izin Allah kita akan bina sekolah kan. Itu matlamat, itu hadaf kita. Di tanah wakaf yang insya-Allah hamba Allah diwakafkan, maka kita akan bina untuk pendidikan, maka jadikan ianya sebagai satu matlamat. Saya mengharapkan keredaan Allah. Okey. Kemudian, dan barang siapa yang berniat melakukan kejahatan namun tidak jadi melakukannya, maka Allah catat satu kebaikan sempurnanya. Ya,
Berarti orang yang niat nak buat jahat, dia niat nak buat jahat tapi tak jadi, terutamanya dia tarik balik niat tu, maka dia mendapat pahala pula disebabkan dia tak buat. Tapi dia tak berdosa. Ya, berbandingkan niat pada orang yang berbuat baik, dia dah dapat pahala dah. Bila dia buat, okey. Bila dia berbuat, maka apabila dia melaksanakan dia niat yang buruk, maka Allah mencatatkan satu je dosa. Ya, bila dibuat buat benda yang buruk tu satu je. Berbandingkan yang baik, buat yang baik dapat 10 ke 700, ya. Okey. Jadi ini di antara perkara yang menarik yang menyebabkan kita faham bagaimana kebaikan itu akan menghancurkan kejahatan. Okey. Jadi berkaitan dengan para sahabat yang berhalangan untuk ikut perang Tabuk sementara Nabi hati mereka sangat ingin bergabung bersama rombongan Nabi, baginda bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang setiap kali kalian menempuh perjalanan atau melewati lembah, mereka pasti akan selalu menyertai kalian dalam memperolehi pahala. Mereka itu adalah orang yang terhalang terutamanya disebabkan sakit. Dengan arti kata lain yang disebutkan dalam kisah surah Al-A'raf, surah Tabuk, surah At-Taubah ini berkaitan dengan perang Tabuk yang mana ada sekelompok manusia dia nak pergi berjihad tetapi dia tidak ada kelengkapan. Misalnya dia sakit, dia cacat, dia tua dan dia yang Rasulullah mereka nakkan ikut, Rasulullah kata tak ada kenderaan yang nak bantu kamu. Dia menangis, dia paling air matanya mengalir kerana keikhlasan dalam hati mereka. Ya, tuan-tuan dan perempuan, bukan sembarangan pergi nak bunuh, ya, bunuh diri, kata orang macam nak membunuhkan jiwa mereka, tetapi mereka buat kerana Allah, mereka tak peduli, lalu Allah tahu hati mereka yang ikhlas. Oleh kerana itu mereka menduduk kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sehingga Allah catatkan dalam Al-Quran bagaimana kedudukan mereka, yang mana siapa yang ada Quran kita boleh buka sikit lagi. Surah Taubah ayat yang ke-92. Ya, juzuk ke-10, surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-92. Ya, berarti mereka ni ikhlas ya untuk berperang tapi tak dapat. Ayat yang ke-92. Muka surat 201 Quran yang macam saya ni, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di antara ayat yang berkaitan dengan orang yang betul-betul ikhlas namun tak dapat ikut, masih dapat lagi ganjaran pahala. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberikan mereka kenderaan lalu kamu berkata, aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran dengan air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Ya, menangis mereka kerana keikhlasan mereka sebenarnya. Mereka menangis kerana keikhlasan untuk berjihad di jalan Allah. Oleh kerana itu keikhlasan amat penting dalam siri kehidupan kita. Ya, apatah lagi kita nak melakukan amalan itu kepada Tuhan pencipta kita, dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita dalam semua bentuk amalan yang soleh dan mengikut Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan di mizan hasanat kita di akhirat kelak. Maka cukup sampai di sini, dan baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri, dan mudah-mudahan amalan yang perkara-perkara yang baik kita dapat pada hari ini kita terus beramal, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu perkara yang menarik kita untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta